nak tengok daripada GC. Okey, jap. Okey, saya share. Okay, let we start. Kita bincang this question first. Okay, nampak tak semua yang saya screen ni, nampak tak? Nampak seperti biasa? Nampak je. Okay. Okay, this question, kita bincang satu soalan ni, lepas tu kita sambung chapter baru lah. Okay, dah 2 set soalan dah kita bincang. Okay, mungkin lepas ni ada lagi, saya akan share BioWave, BioWave chapter 5. Okay, lepas ni saya akan share BioWave chapter 5, nanti you all akan jawab lah di DC. Wajib jawab tu, wajib jawab untuk BioWave. Okay, lepas ni saya akan letak di DC kelas masing-masing. So, take note yang tu. Okay, kita bincang terus. Okay, session 12-11. Okay, this question, thalassemia is inherited autosomal recessive blood disease. Okay, thalassemia. Okay, saya tulis sini, thalassemia. Okay, thalassemia ni adalah genetic disease tau. Genetic disease, dia ada 2. Okay, dia ada major thalassemia and minor thalassemia. Okay, major, minor and normal lah. So, this is the possibilities. Dia adalah kebarangkalian sama ada mereka atau individu tu mengidap major thalassemia, minor thalassemia ataupun normal. Okay, you all kena faham ni. Okay, keadaan ni. Okay, major ni, that means dia adalah abnormal lah. Okay, major ni adalah abnormal, maksudnya pengidap. Okay, ataupun kita boleh consider sebagai Q square. Okay, kalau minor ni, minor thalassemia, minor thalassemia ni adalah 2PQ, dia adalah carrier. Okay, you kena faham ni, dia adalah carrier. Okay, and then last one is normal. Normal for sure lah, dia normal lah. Maksudnya dia dalam keadaan normal, tidak kena penyakit thalassemia. Ni adalah from Hadley-Weinberg equation, we can state P square. Okay, you kena faham ni, 3 benda ni. Okay, yang given from our question here, yang diberi daripada soalan kita adalah, dia kata apa? Okay, dia kata in a population, okay, so kita terus kepada yang ni. In a population, okay, ni point penting. In a population of 12,750. Okay, 12,750 ni adalah apa? Ni adalah apa? Gene pool. Ni adalah gene pool. Semangat bunyi tu. Okay, gene pool. Okay, ataupun total amount of individual in the population. And then apa dia bagi? Okay, yang ni paling penting. Ini paling penting sekali. Iaitu apa? Dia bagi apa tu? 2. Okay. 2 individual are suffering from thalassemia major. Saya dah beritahu tadi, thalassemia major adalah Q square kan? Ni adalah Q square. Ni adalah thalassemia major. Okay, jadi kita terus kepada first question. Okay, dia kata apa? First, determine the frequencies of the dominant and recessive allele in the population. Okay, saya nak check jawapan dalam, saya nak ambil sampel jawapan you all dalam DC kelas. Kita share, saya nak share kat sini. Kita tengok sama-sama betul tak jawapan tu. Sekejap. Okay, saya akan ambil daripada kelas 11.45 tu. 11 DS45. Soalan. Okay, tahniah semua dah submit pada saya, semua dah turn in. Very good. Okay, saya akan ambil sampel jawapan daripada Aina Batrisha. Sekejap.
Okey, boleh tak ni? Okey, sekejap Okey, saya stop sharing first. Kita tengok jawapan Aina Batrisha ni. Kita share balik. Sekejap Okey. Dua window biasalah dia take time sikit. Sekejap Okey, nampak tak? Nampak tak? Ni. Nampak Nampak, sir. Okey. Ni sampel kita boleh tengok sama-sama, kita boleh check marking sama-sama, tengok mana kesilapan, apa yang step penting yang you all perlu listkan, untuk mendapat markah penuh. Okey, bagi soalan ni. Okey, tadi maklumat awal tadi kita dah tulis siap-siap. Oh, ni tak boleh padam Saya tak boleh nak ni. Okey, jadi kita tengok kat sini dia kata dia nak determine frequencies of the dominant and recessive allele in the population. Okay, calculate up to 5 decimal places. That means your answer should be 5 titik perpuluhan lah. Okay, ada nombor digit ataupun digit sehingga 5 titik perpuluhan. Okay, itu maksudnya bagi calculate up to 5 decimal places. Okay, kita tengok dulu. Okay, daripada statement ni ataupun langkah kerja ni, homozygous recessive genotype frequency dia letak Q square equal to 2/12750. Okay, betul tak step ni? Okay, maksudnya kita gunakan maklumat yang saya dah bagi tahu tadi. Okay, Q square adalah thalassemia major kan? Thalassemia major berapa orang pengedar? 2 orang. Okay, so 2 orang ni lah. So 2 orang ini adalah thalassemia major. Okey, jadi 2 bahagi 12750, kita akan dapat nak hilangkan dia punya Q square ni, nak convert into Q sebab kita nak cari dia punya alel lah, alel frekuensi resesif. Okey, alel resesif kita kena cari Q. Jadi kita akan dapat 0.0125 ya, 125. Alright, okay. Yes, we accept that this one. Okay. Ni satu markah. Satu markah untuk 2 bahagi 12750 Okay, saya tak boleh ni lah. Okay, dan markah kedua adalah jawapan bagi Q 0.01252. Alright, 2 marks. Okay, here. Okay, and then macam mana kita nak mencari frekuensi alel dominan? Back to basic balik lah. Okay, back to basic semula, iaitu kita gunakan formula P equal to 1 minus Q. Okay, jadi P equal to 1 minus 0.01252. Yang ni faham Okay, step mana ni tak faham boleh beritahu balik. Okay, jadi satu tolak nilai ni, nilai Q yang kita dapat tadi, kita akan dapat P equal to 0.98748. Alright, okay, so 2 markah lagi untuk masuk nilai. Oh, formula satu markah. Okay, don't forget to state about formula. Okay, formula dia iaitu P plus Q equal to 1. Okay, you get one mark. Okay, if you state formula first. Okay, you state formula, you get 1 mark, and after that masuk nilai P equal to 1 minus 0.01252, 1 mark, and last one is P equal to 0.98748, markah yang ketiga. So total untuk soalan A ni adalah 5 markah. Okay, dapat Okay, so betul lah jawapan ni. Jawapan Aina Batrisha ni untuk soalan A, yes, right. Okay, betul. Kita tengok kepada
soalan yang kedua. Okay, kalau tak faham terus tanya. Okay, kalau tak faham terus tanya. Okay, kita pergi kepada soalan, another question. How many of the individual would be suffering from thalassemia minor in the population? Okay, just now I already told you, minor thalassemia adalah 2PQ kan. Ni betul lah ni. You dah highlight main point daripada soalan, iaitu minor thalassemia ni 2PQ in the population. So, we just masuk saja nilai dalam 2PQ ni sajalah. Okay, kita masuk dulu nilai dalam 2PQ ni saja dulu untuk kita dapatkan dia punya homozygous genotype dia. Heterozygous genotype dia untuk thalassemia minor. Okay, kita tengok Okay, 2PQ masuk nilai. Okay, macam mana ni? 2PQ betul tak ni? Macam mana satu tolak ni? Satu tolak 0.98748. Okey, ni betul. Tolak 1.5. Okey, ni tak perlu macam ni. You just terus masuk nilai dalam 2PQ. P, kita dah dapat kat sini kan? P kita just guna balik je nilai yang kita perolehi pada soalan A. Okay, so 2 darab P apa? 0.98748 yang ni. Okay, darab dengan Q apa? 0.01252. Hasil darab tu dapat tak? Dapat tak nilai ni? 0.02473. Kalau dapat betul lah. Tapi step ni agak you tak perlulah tulis balik. Step yang ni tak perlulah ni balik. Okay. Saya sambung sorry. Okey, jadi bila dah masuk nilai dalam formula ni, 2PQ ni, okey, kita dapat nilai ni kan? Okey, 0.02473. So, individual have thalassemia minor. Okey, kita just darab balik dengan total amount of gene pool in the population. So, yang ni nilai ni 0.02473. Yang ni nilai kita masuk dalam formula 2PQ minor thalassemia ni, heterozygous ni, darab dengan 12750. Ini adalah total amount of gene pool in the population. Betul tak dapat 315? Okey, ada soalan tak setakat ni? Faham tak? Faham, Macam mana, macam mana nak kira ni? Faham semua tak faham boleh terus bagi respon lah. Saya rasa soalan ni tak terlalu complicated. Dia direct to the point je. Yang paling penting basic you kena faham terlebih dahulu yang saya sebutkan tadi. Okay, so dia nak number kan? Dia nak how many kan? Dia nak number. Jadi tidak ada perpuluhan lah. Tak wujud perpuluhan tau. You jangan tulis 315.3 tu jadi salah. Okay, dia number individu kan? Mana ada orang boleh kerat 2. Okay, separuh tak ada. Okay, jadi nak nama bulat lah. Okay? 315 individual. Don't forget to state individual kat belakang. Tulis sekali 315 individual ataupun individual minor thalassemia. Lagi clear lah you punya statement ni. Okey, jawapan tu. Alright, apa-apa pun 2 markah. Okey, 2 markah diberikan iaitu pada 0.02473 1 mark. And then second one is jawapan akhir lah nilai keseluruhan untuk thalassemia minor ni iaitu 315 plus minus 2 plus minus 2 maksud saya boleh diterima 313 14 15 16 17
Okay, around that range figure, around that range figure tu. Sebab apa? Sebab apa yang saya katakan ni, sebab wujudnya range ni disebabkan oleh perpuluhan lah. Perpuluhan mungkin macam-macam kalkulator kan. Okay, mungkin you kalkulator tu mungkin dia bunda awal ke walaupun 5 digit kan. Dia memberi kesan kepada jawapan akhir sebab dia number kan. Okay, jadi range plus minus 2 daripada jawapan tepat. Okay, faham Okay, kita terus kepada last question untuk question C. Okay, untuk last question C, cuba check jawapan masing-masing, compare dengan jawapan Aina ni, betul tak betul? Kita boleh check sama-sama. Alright. Okay, question said that if 1K, 1000 normal individual migrated out of the population, okay, what would be the new frequencies of the dominant and recessive allele? Dia kata apa? Maklumat kat situ apa? Maklumat baru, maklumat terkini dia apa? Dia kata 1000 yang normal ni, individu normal dalam grup asal tadi keluar daripada populasi dia. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena mencari new gene pool lah. Okay, new gene pool. Kaedah dia bagaimana? Kita tolak lah. Okay, tolak gene pool asal kita iaitu 12750, 12750 tolak 1000. Okay. Step ni betul. Step ni you dapat 1 markah. Okay, step ni 1 mark. Step ni 1 mark. Iaitu kita kena menunjukkan berapakah total gene pool yang baru dalam populasi. Okay, jadi kita just tolak, kita akan dapat 11750. Okay, lepas tu soalan tanya lagi. Okay, soalan tanya lagi dia kata, what would be the new frequencies of the dominant and recessive allele? Dia nak frekuensi dominant and recessive allele in new population lah. In new population, don't forget about it. Okay. Kalau you tak assume new population, maksudnya you ambil nilai atas tadi. Okay, tak boleh. Okay, bila dah berlaku perubahan gene pool, bermaksud frekuensi dominan dan allele resesif pun akan berlaku perubahan. Okay, jadi macam mana kaedah dia? Okay, kita tengok apa yang sampel jawapan daripada Anna Patricia ni. Okay, kaedah dia untuk mencari total allele resesif and dominant. Okay, boleh buat cara macam ni, kaedah macam ni, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay, Q, okay, new frekuensi Q, kaedah dia Q square plus 2PQ. Okay, kenapa kita menggunakan kaedah ni? Kenapa kita kena buat cara macam ni? 2 kali 2. 2 ni apa? Tadi kita dah dapat daripada soalan kan? Okay, 2 tu adalah pengidap, 2 orang pengidap thalassemia major kan? Dia adalah Q square kan? Okay, jadi allele dia Q square, jadi ada 2 lah. Okay, 2 ni bilangan individu pengidap tu. So, kena darab dengan 2 sebab kita sekarang ni kita nak mencari allele dia. Okay, allele bagi Q square, so ada QQ lah, kena darab 2 kan. Plus, okay, dalam group population tersebut, Q, yang ada Q lah kita kena cari, find out yang ada Q. So, yang ada Q satu lagi, group heterozygous. Group heterozygous adalah 2PQ. Group thalassemia minor. Okay, group thalassemia minor tadi. So, kita kena tambah 316. Okay, nilai ini kita dapat daripada mana? Daripada previous question. Yang ni tapi, okay. Satu perkara yang you all kena beware perkara ni. Okay, walaupun nilai ni range option dia betul, tetapi you have to state
this figure lah untuk bawa ke sini. This figure maksudnya nilai ini perlu diletak dari sini. 315 jangan letak 316 walaupun 316 ni diterima dalam jawapan sini, option tadi. Okay, faham tak? Okay, ini kalau letak 316 kat sini, sedangkan answer di sini you letak 315, dia berbeza walaupun satu nilai, tetapi ini tidak diterima sebagai jawapan. Okay, faham tak? Faham tak maksud saya? Okay, faham tak situasi ni? Faham. Maksudnya, okay, step ni betul. Step tak ada masalah, betul. Okay, step tak ada masalah, betul. Totally right. Tetapi nilai ini perlu refer pada nilai answer previous question yang you telah nyatakan di soalan B lah. Okay, soalan untuk mencari thalassemia minor kat sini. Okay, maksudnya kita kena ambil nilai sini 315. Okay, jangan letak 316 tau. Okay, letak 315. Okay, jadi cuba cari jawapan balik. Cuba cari jawapan lain. Kalau plus 315, okay, divide by nilai ni, nilai total new gene pool in the population 11750 darab 2, sebab apa? Sebab kita dalam keadaan alel kan. Okay, darab 2. Cuba cari balik. Tapi kena tambah dengan 315. Berapa dapat nilai ni? Nilai untuk frekuensi alel resesif. Berapa nilai ni? 0.01357. Okay, right. Kita ambil nilai tu tahu. Saya tak boleh tulis kat sini. Okay, 0.01357 kan. Itu adalah nilai frekuensi alel resesif. Okay, in new population. Okay, nilai ni sebab kita ambil bila satu nilai saja beza, dia akan mempengaruhi nilai akhir ni tahu. Sebab kena hati-hati lah. Kena hati-hati apabila kita nak memasukkan sebarang nilai. Okay, kalau nilai tersebut dalam range tetapi you dah state untuk jawapan bagi previous question, so nilai itu perlu dimasukkan untuk next question. Macam ni lah Okay. Okay, jadi itu adalah jawapan ni 0.01357. So the next step, what should we do to find out frekuensi alel dominant? Macam biasa, repeat step. Okay, seperti biasa, repeat step semula, back to basic semula, iaitu kita tulis dulu. Jadi don't forget to state formula, Hardy and Weinberg formula. Alel frekuensi dia iaitu P plus Q equal to 1. Itu kalau markah melebihi 4 point, dia akan bagi markah untuk formula, okey? Tak apa, tulis formula pun tak apa, untuk menyenangkan kerja kita lah. Okay, and then untuk mencari P equal to 1 minus Q. So masuk nilai 1 tolak nilai jawapan untuk frekuensi alel resesif tadi 0.01357. Kita akan dapat apa? Last answer ataupun last jawapan kita untuk frekuensi alel dominant. Berapa jawapan? 0.98643. 0.98643 643 betul Ya. Alright, yes. Okay. Overall this answer scheme alright, betul. Untuk ni tahniah kepada siapa tadi? Aina Batrisha ni. Okay, cuma yang sini lah Okay, yang sini lah yang saya nak komen sikit untuk minor figure lah. Untuk minor figure untuk thalassemia minor ni, 2PQ ni. Kena ambil nilai daripada apa yang you all dah state di B. Okay. Yang lain tu tak ada masalah, betul.
Okay, lain macam mana? Any question? Ada soalan setakat ini? Okay, tak ada masalah Okay, saya rasa sangat simple lah sebenarnya identity preparation ni. You kena applykan banyak soalan saja. Okay. Okay, so saya stop sharing. Okay, kita pergi kepada new chapter. Okay, kita akan masuk new chapter. Sekejap saya buka nota kuliah sekejap. Nota kuliah ni sekejap mana? Okay, nota kuliah sekejap Okay. Okay, nota ni pun saya dah up dalam DC kelas. Dia orang boleh tengok kat situ. Saya dah up ni file untuk nota ni. Okay. Nanti banyak benda yang saya dah up pagi tadi. Konten untuk bahan-bahan dalam kuliah. Okay, assessment you dah jawab kan? Sure dah jawab. Cuma saya share lah balik. Mungkin video tu boleh membantu balik, boleh flashback balik apa yang you all perlu faham dalam topik ni. Okay, saya dah letak dalam GC kelas masing-masing. Nanti boleh go through je. Okay, chapter 7 kita dah masuk chapter yang ke-7. Ada hampir habis untuk chapter ni. Untuk semester ni. Alright. Okay, chapter number 7 we call mutation. Okay, sebelum saya share soalan, kita tengok dulu apa yang terkandung dalam chapter ni lah. Okay, apa yang terkandung dalam chapter ni. Okay, untuk mutation, ada beberapa sub topik yang you all perlu fokus. Okay, yang pertama introduction lah. Iaitu mutation, classification and also types. So, this one. Okay, ini yang pertama. Okay. Yang kedua adalah kita tengok pada abnormalities. Abnormalities ni ada dua. Caused by chromosomal mutation and caused by gene mutation. So ada dua lah. Pembahagian yang seterusnya iaitu kita tengok abnormalities tu disebabkan oleh apa? Oleh gene or chromosomal mutation. Okay, yang tu saya tak sentuh lagi. Kita tengok dulu apa yang ada dalam nota ni. 7.1 kelas tengok Okay, 7.1 boleh go through sama-sama, boleh check mana yang ada nota yang you all beli tu boleh buka nota sama je. Okay, untuk 7.1 mutation and classification, apa perkara penting? For sure lah. The first one, you have to understand about definition, takrifan, define. Okay, ni adalah definition dia. Okay, definition dia adalah permanent changes. Okay, permanent changes in the amount, arrangement or structure of DNA. So, ada 3 perkara penting. Okay, when we talk about mutation, berlaku perubahan secara kekal disebabkan oleh apa? Perubahan amount ni yang pertama. Okay, ni yang kedua perubahan dari segi arrangement. And then ni yang ketiga perubahan dari segi structure. Structure apa? Structure of DNA. Okay, itu yang saya kata tadi. Structure DNA, the amount dia, arrangement dia. Okay, nanti kita tengok lebih detail lah. Nanti kita go through one by one. Okay. Secara umumnya ini adalah maksud mutation. Okay, may lead to change in genotype and or phenotype for sure. Okay, bila seseorang itu mengalami mutation, tak kisahlah mana-mana, amount ke, arrangement ke, structure DNA dia, jadi for sure genotype dia akan berubah dan juga phenotype, sifat pun akan berubah. Ini maklumat yang you kena faham. Okay, lepas tu, can be inherited or can be passed to the next generation if occur in gamete cell. Boleh diturunkan kepada next generation dia sekiranya ianya berlaku di dalam gamete cell, especially during
meiosis during crossing over. Faham tak? Okey, ni maksudnya apabila seseorang terkena mutasi ataupun memang mengalami mutasi lah. Maksudnya jin dia tu boleh diturunkan ke generasi dia yang seterusnya, yang di bawah dia. Kalau tak anak dia, mungkin cucu dia. Tak cucu dia, mungkin cicit dia dan seterusnya lah. Sebab jin dia masih, jin mutation tu masih berada dalam persekitaran dia. Okay, faham tak? Okay, itu maksudnya. Okay, we create diversity, genetic diversity or variation among individual. Okay, jadi wujud kepelbagaian. So variation is changes lah ataupun kepelbagaian among the individual one and another in the group of individual in the population ataupun in the family, in the parent. Macam itulah lebih kurang. Okey, dia menghasilkan kepelbagaian dalam satu kelompok masyarakat. Okay, itu adalah mutation secara umum. Faham? Okay, walaupun satu ke saya beritahu. Katalah ni DNA. Kan, DNA kita dah belajar sebelum ni kan. Okay, supposedly alel ni adalah A besar, A kecil kan. Okay, tiba-tiba jadi A besar, B. Dia bercampur dengan jin lain pada lokus yang sama. Ini dah membentuk mutation juga. Ini one of the mutation. Ataupun satu lagi, normal kromosom like this. And then mutation, dia berlaku macam ni. Ini hilang. Ataupun break off. Ini pun adalah mutation juga. Ni yang berlaku mutation. Ini normal. Disebabkan oleh perubahan struktur kromosom. Macam tu. Okay, ni antaranya. Okay. Nak bagi you all nampak. Mutation ni dia wujud dalam pelbagai keadaan lah. Iaitu 3 keadaan ni. Amount, sama ada dia punya jumlah dia, susun atur dia, arrangement dia ataupun struktur dia sendiri. Struktur yang menyusun alel dan sebagainya dalam tu. Okay. Itu yang boleh mempengaruhi permanent changes ataupun mutation. Okay, and then the next one is mutant. Okay, mutant. Okay, mutant is the organism that have undergone mutation. Mutant ni orang ataupun individual ataupun organism yang mengalami ataupun yang menerima mutation, yang terkena mutasi tadi. Kita panggil sebagai mutant. Mutant X. Macam X-Men kan. X-Men kan mutant kan. Macam X-Men tu. Macam dalam filem X-Men tu. Okay. Tu cuma mutant lah tu. Terus kita panggil sebagai mutant. Mutant ni adalah individu yang mengidap mutasi. Okay, and then the next one is mutagen. Mutagen is the physical or chemical agent. This is agent. Mutagen is agent. Agent that cause a higher rate of mutation. Agent that trigger the mutation occur. Maksudnya, mutagen ni merupakan apakah faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi kepada dia. Kepada individu A tu. Sekiranya individu A dah terkena mutation, so what is the factor that cause the mutation occur? Okay, jadi faktor tersebut apa kita istilahkan sebagai mutagen lah, ataupun agent yang menyebabkan kepada berlakunya mutation. Okay, faham Alright. So kita pergi ke bawah ni. Okay, classification of mutation. So class of mutation divide into 2, okay, which are first one is gene or point mutation, second one is chromosomal mutation. Yang ini sangat famous dalam soalan exam. Okay, sangat famous dalam soalan exam. You have to understand one by one. Okay, what is the gene mutation? Okay, apa dia punya kepelbagaian ni, jenis-jenis dalam gene mutation. Kemudian ni apa beza pula kalau kita nak compare dengan chromosomal mutation pula. Kena faham pula chromosomal mutation ni apa pembahagian dia pula, apa yang berlaku dalam chromosomal mutation sehingga menghasilkan mutasi. Begitu Okey, jadi
Gene mutation ni kelas, gene mutation ni adalah change in the nucleotide pairs of a gene or DNA. Sebarang perubahan nucleotide pair. Okay, we can state like this lah. Contoh, okay, macam ni. Macam ni saya buat ya. C, C, G, T, A, U, C, G. Ini adalah normal. Contoh ni adalah normal kan. Okay, kemudian okay, bila dia abnormal, apa yang berlaku adalah C, C, G, T. Ni abnormal. So, sampai sini je. Yang ni keluar dah. Break off ataupun delete. Dia delete. Ini adalah base. Ini adalah perubahan kepada nucleotide base pair. Faham tak? Ini dikenali sebagai base deletion dia panggil. Base deletion. This one dia banyak base deletion ada, base insertion ada, base deletion, insertion, substitution ada. Okay, dia ada tu nanti kita tengok. Okay, and then chromosomal mutation, second one here. Maksud dia adalah tengok definisi dulu sebelum kita nak go through lebih detail. You have to understand about definition first. Definition very important. Okay, definition Definition adalah chromosomal aberration, changes in chromosomal structure which result in abnormalities in the structure of chromosome. Tengok. Aberration ni adalah perubahan dari segi struktur kromosom. Perubahan dari segi struktur kromosom. And then ni aberration. Ini aberration ni ingat aberration struktur kromosom, perubahan dari struktur kromosom. Kalau chromosomal number of alteration, ini adalah perubahan dari segi number lah. Okay. Perubahan dari segi number kromosom tu. Contoh, okay, kita dah belajar kan, 2N, 3N, 4N. Okay, ni adalah set kromosom kan, ni ada set kan, set kromosom kan. Okay, ni lah dia punya alteration lah ni. Okay, tapi kalau dia jadi macam ni, sekejap. Supposedly, okay, 2N, ni normally 2N lah. Okay, tapi kalau dia macam ni, 2N plus 1. Okay, 2N minus 1. Okay, ni dah jadi perubahan dari segi number of chromosome. Okay, perubahan dari segi number of chromosome ni. Ini set. Bila set, ni set euploidy adalah set tau. Ni maksud saya, ni set. Perubahan set. Tapi kalau add 1 or minus 1, okay, daripada normal, ini adalah perubahan dari segi number. Number we known as aneuploidy. Okay, plus 1 or minus 1, ini we known as aneuploidy. Perubahan dari segi number of chromosome. Okay, tapi kalau 2N, 3N, 4N dan seterusnya, ini perubahan dari segi set. Perubahan set. Okay, 4N dan sebagainya, ini set. Set ni adalah we known as euploidy. Okay, boleh faham euploidy set. Ni 2N, 3N, 4N, 2N normal, sorry. 2N normal. Starting from 3N, 4N, 5N dan sebagainya. Ini adalah mutation. Ini di bawah euploidy set. Tapi kalau aneuploidy, 2N plus 1, 2N minus 1. Ni beza kan? Ini adalah perubahan kepada number of chromosome dekat belakang ni. Okay, ditambah ataupun dihilang. Okay, ni adalah aneuploidy. Okay, faham ya? Tu secara basic dulu. Saya cerita basic ni, bukannya saya cerita detail lagi. Detail nanti kita tengok pada soalan, kita tengok pada subtopik yang seterusnya dalam nota ni. Okay. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Tak ada masalah.
Nanti dalam kelas mungkin saya boleh smooth sikit kot dalam kelas nanti. Dalam dalam Meet ni mungkin dia ada kekangan sikit. Kadang internet kan. Masalah kan. Sir, Ya, ya. sir, saya nak tanya. Ya. Yang induced mutation tu macam mana sir? Saya tak faham. Mana? Induced mutation. Okey, kejap. Ni Induced mutation. ni ya. Okey. Okay, kita tengok pada types of mutation. Okay, yang atas tu dah okey. Kita tengok pada types of mutation. Okay, types of mutation divide into two. Kena hafal. Ni betul-betul kena hafal ni tau. Okay. Sebab ni biasa dikeluar dalam MCQ paper 1. Okay. Ni first. Yang ni second. Okay. Jenis yang pertama adalah we known as spontaneous mutation. Mutasi spontan. Mutasi jenis spontan. Mutasi jenis tiba-tiba terus dapat dia. Lahir-lahir terus jadi mutasi. Kan? Secara, orang kata secara natural. Ni tulis secara natural. Naturally occur untuk mutation type 1. Okay. Untuk mutation type 2, induced mutation, dia caused by mutagen. Kan saya dah terang tadi, mutagen. Mutagen ni adalah agent yang induced mutation berlaku. Agent ni sama ada dia wujud dalam dua keadaan, iaitu sama ada dia boleh wujud dalam keadaan fizikal ataupun chemical agent. Dua jenis ni. Mutagen ada dua jenis tau. Pecah pada dua, iaitu mutagen jenis physical mutagen ataupun mutagen jenis chemical mutagen ataupun chemical agent. Okay, let's say for example, kalau kita tengok under physical mutagen ni, contohnya penyebab dia adalah UV ray, gamma ray, X-ray. Okay, manakala chemical agent ni contohnya kalau dia terkena apa-apa bahan kimia yang berbahaya seperti colchicine, ethidium bromide, mustard gas, plumbum, mercury dan sebagainya. Okay, banyak Okay, banyak elemen-elemen chemical agent yang berada di persekitaran kita yang perlu kita jaga-jaga. Kalau terkena dalam kapasiti yang tinggi, itu boleh mempengaruhi kesihatan kita lah, ataupun boleh mempengaruhi kita punya genetik kita sendiri. Okay, contohnya saya nak beritahu, dia berlaku induced mutation ni, dia berlaku secara immediately tau. Dia immediately, tiba-tiba. Okay, immediately, tiba-tiba, di mana kalau kita terdedah kepada dua sumber ini, sama ada chemical ataupun physical agent kat sini, contoh-contoh kat sini dan sebagainya, okay, berkemungkinan besar kita akan menerima satu perubahan dalam diri kita. Contohnya mungkin terkena contohnya senang saya cakap lah. Okay, sindrom sakit kulit, penyakit kulit. Okay, penyakit kulit. Skin disease skin disease. Okay, skin disease. Skin disease ni banyak dipengaruhi oleh pendedahan kita kepada dua benda ni lah. Okay. Contohnya kalau kita biasa buat X-ray kan, cahaya yang berbahaya tu kalau kerap kali, kalau sekali-sekala is okay, tapi kalau kerap kali kita terkena pendedahan dengan cahaya yang kuat macam ni, okay, kemungkinan besar akan menyebabkan berlakunya sindrom skin ataupun berlakunya penyakit kulit. Penyakit kulit ni bila kena, dia akan kekal tau. Dia akan kekal. So hati-hati. Okay, ini biasa lah. Biasa yang biasa terkena pada masyarakat sekeliling kita. Sebab benda ni memang terdedah sangat dengan kita. Kalau yang ni, kalau dalam chemical agent, kemungkinan orang tertentu je lah. Orang yang biasa menggunakan bahan-bahan yang benda ni. Seperti heavy metal. Okay, heavy metal seperti plumbum, mercury tu. Tu antara bahan-bahan kimia yang sangat memerlukan penjagaan yang rapi lah. Ataupun pengendalian yang betul untuk menggunakan supaya ianya tidak
kena pada kita. Kalau kena, dia akan menyebabkan berlakunya something wrong lah. Dia akan menyerang organ dan sebagainya. Kalau you sedut, you hidu heavy metal ni, dia akan boleh merosakkan kita punya organ dalaman. Okay, boleh merosakkan organ dalaman. Itu boleh mencetuskan berlakunya mutasi jenis induced mutation. Okay, faham Okay, kalau spontaneous mutation tadi, okay, yang ni tak ada masalah. Yang ni memang dah lahir-lahir. Lahir-lahir saja dah contohnya lahir-lahir saja dah cacat kan? Cacat. Cacat tu senang kita kata dia mutasi lah. Dia kena mutasi. Okay, caused by what? Okay, let's say for example like yang pertama non-distension. Okay, nanti saya akan terangkan apa dia non-distension during meiosis. Ini memang dah awal-awal dah lahir terus mutation, terus berlakunya mutasi. Okay, faham Okay, first berlakunya non-distension during meiosis. Okay, yang kedua, mistake happen during DNA replication ataupun lack of DNA repair during S phase. Kita dah belajar kan? Kita dah belajar apa? Cell cycle kan? Dia berlakunya mistake happen ni dalam cell cycle ni especially during S phase. Pada waktu tu kan normally DNA have to multiply kan? Multiply banyak many DNA. Tetapi apabila berlakunya mutation, kemungkinan proses duplication of DNA ataupun replication of DNA is not smooth lah. Okay, mungkin set kromosom 46, okay, mungkin complete untuk S phase pada individu tersebut mungkin dia jadi 47 ataupun 45. Yang ni yang akan menyebabkan berlakunya mutasi. Faham tak? Okay, boleh beza Okay, spontaneous macam mana? Dia berlaku bila? Secara natural. Kalau induced mutation, type number 2, dia berlaku disebabkan oleh pengaruh mutagen ataupun pengaruh ejen persekitaran, iaitu sama ada physical ataupun chemical agent. Okay, faham tak? Faham tak tadi? Siapa yang tanya tadi? Saya lupa dah. Ya, boleh beza tak ni? Siapa tanya tadi? Siapa tanya tadi? Lelaki dia siapa? Saya lupa nak tanya nama dia. Okey, seterusnya kelas. Sikit lagi kita masuk sikit lagi gene mutation. Okey, gene mutation untuk 7.2. Okay, kita look more detail lah about gene mutation. What is the gene mutation and then what is the type of gene mutation, okay? Okay, first one is definition about gene mutation, or also we known as point mutation. Okay, definition dia adalah changes in the nucleotide base pair in a gene. Okay, ni I'm already told you just now. I'm already explain to you just now. Okay, sebarang perubahan base, okay, dalam sequence of DNA, genes in DNA, okay. Okay, due to mistake in base pairing during DNA replication. Tadi pun saya dah cerita. Ni penyebab dia, okay. Due to, ni faktor dia lah, faktor dia. Okay, mistake in base pairing during DNA replication. Okay, result dia ataupun kesan dia, hasil dia macam mana? Okay, changes in codon in mRNA and change in the amino acid. Sure lah bila codon dah berubah, so amino acid pun berubah. So, different protein will produce. Okay, codon tahu kan? Codon ni apa codon? You all buat assignment dulu. Ingat tak? Chapter number 6. Codon. What is codon? Siapa boleh jawab ni? What is codon? Flashback sikit. Apa dah? Repair of nucleotide group. Okay. Right. Codon adalah triplet bases class. Simple. Very easy. Okay. Triplet bases ni apa? Triplet ni apa? Tiga base. Contohnya AUG kan, ni sangat familiar lah.
Ni codon lah. Ni codon permulaan, start codon kan. Maksudnya bila berlaku sebarang perubahan pada base, katalah AUG sepatutnya methionine kan. Methionine kan. Amino acid dia kan, express methionine. Ni amino acid bagi AUG adalah methionine. Tetapi katalah A ni kita buang. Okey, berlaku perubahan kepada A, dia jadi UUG. Okey, UUG ni dia express amino acid lain, different amino acid yang mungkin menyebabkan dia non-function. Non-function ni, non-function as normal. Okey, faham tak? Okey, sebab dia apa? Sebab U ni. Sebab A ni remove from the sequence of genes. Okay? So U akan ambil alih. So UUG dah express another different amino acid. So different amino acid normally it will non-function normally ataupun is non-function efficiently dalam sesuatu proses ataupun dalam biochemical process. Okay, jadi dia menyebabkan berlakunya mutasi. Point mutation ni apa? Point mutation ni adalah A will delete. A delete. Ni point mutation kita. Bukan U masuk, A delete. A keluar. Okay, faham tak? Itu adalah point mutation. Okay. Ingat, dia akan menyebabkan perubahan kepada kodon. Bila kodon berubah disebabkan oleh mana-mana base hilang ataupun tambah whatever, okay, menyebabkan perubahan kepada amino acid. Ni pertama kan, perubahan kodon kan. Lepas tu dia akan berubah amino acid dan akhirnya akan berubah protein. Bila protein berubah, so maklumat pun akan berubah lah. Okay, faham Okey, itu secara umum tentang gene ataupun point mutation. Okey, so kita habis sampai sini lah ya. Okey, type of mutation ada 4 jenis. Ingat type of mutation, type of gene mutation, type of gene ataupun point mutation ada 4. Okay, ada 4 jenis yang utama, iaitu yang pertama adalah base substitution. Penggantian base. Macam tadi kan. Okay. Dia wujud macam-macam keadaan. Okay, ada base substitution, ada base insertion, ada base deletion, ada base inversion. Ada base penggantian, ada base kemasukan yang baru, ada base pembuangan ataupun kehilangan base, ada base yang terbalik, rotate. Yang ni yang akan menyebabkan berlakunya change codon, change amino acid, ataupun lastly we change the protein. Inilah antara proses ataupun antara situasi yang boleh menyebabkan kepada perubahan kepada gene ataupun point mutation. Okey, base substitution sebagai contoh. Tengok dulu contoh kat sini. Okey, base substitution kita tengok. Okey, ni normal. Okey, ni sequence normal kan. A, G, C. Okey, ni pasangan ni tau. A dengan T, G dengan C kan. Ni pasangan dia. Ni memang dah orang kata memang dah konsep dia dah. CG80 you faham kan? CG80 kan? Dalam DNA. Kalau CGAU dalam mRNA. Okey, ni katalah ni dalam DNA. Okey. Jadi ni contoh ni untuk normal. Okey, bila berlakunya replace ataupun berlakunya orang kata substitution, base substitution, apa yang berlaku contohnya kita ambil kat sini point sini. Ni untuk normal AGC-TTA tengok AGC-TTA kan. So untuk mutation substitution AGC-GTA. Jadi yang substitute adalah apa? Daripada apa kepada apa? Daripada base apa kepada base apa? Daripada base apa kepada apa? Boleh tengok balik kat sini. Siapa boleh respon sikit? Macam mana ni? Ni dah bagi dah ni. Jadi perubahan substitution daripada base apa kepada base apa?
semua senyap base apa? Berlaku yang base substitution kat sini? GA kepada GC. Tak. Point of mutation. Okay, saya nak tanya. Point mutation ni mana? Mana point mutation? Kalau soalan tanya, which one? Point mutation. State the point mutation here. Point mutation mana? Point mutation dia? GC. Okay, sekarang ni point mutation dia pada T ni lah. T. Nampak tak? T ni lah punca dia. Ni, okay, saya highlight guna ni. Guna pen merah, nampak sikit. Okay. Ni, T ni. T adalah point mutation dia. Point mutation because of T will substitute. T ni diganti dengan G. G ni adalah kesan dia. Kesan hasil daripada base substitution tu. So, T dah diganti dengan G. Okay, so ini dah akan express different codon. Different amino acid. Lastly, different protein. Ni keadaan dia. Okay, kalau base insertion sama juga. Base insertion dia masuk, dia sisip. Dia insert mana-mana. The addition of one or more nucleotide pair into the DNA kan. Cause frame shift mutation. Ni kena ingat. Okay, yang tadi. Okay, can lead to silence, missense and nonsense. Okay, ini okay nanti yang next mungkin saya akan cerita untuk next class Okay, saya rasa kita stop dulu sebab 12.30 lah. Okay, boleh saya stop dulu Boleh, sir. Alright. Okay, nanti kita akan sambung untuk esok kita akan sambung. Hari Jumaat kita akan sambung semula untuk chromosomal mutation dan juga kita yang sambung yang tu lah yang belum lagi kita bincang. Okay, so saya stop first. Okay, so any question setakat ni? So saya stop record untuk yang ni. Nanti saya akan bila saya dah up